Tutup Okay. So ini ini tajuk dia tadi lah. Harapnya nampak. Okay, nampak cantik. So ini tajuk kita, sistem imunisasi badan dan juga produk weekend. So seperti yang kita sedia maklum lah, sistem pertahanan badan kita ni amat penting untuk memastikan ataupun untuk menjamin kita punya badan ni untuk lambat ataupun kurang sakit. Untuk ataupun bagi mereka yang kerap sangat sakit ataupun kerap sangat kena, contoh bila kerja je kena MC, anda perlu lakukan sesuatu lah untuk ni kurang ataupun tidaklah kerap sangat minta MC. Bagi seorang kita panggil majikan, diorang pun kadang-kadang curi, betul ke orang ni sakit ataupun mereka ni mengambil, pekerja mereka ni mengambil kesempatan. Tapi kalau time sekarang ni mungkinlah benda tu kesangsian tu kurang sikit lah, sebab kita tahu time sekarang ni time yang penuh dengan dugaan memang ramai orang yang berisiko besar untuk jatuh sakit. Okay, so kita tengok sistem pertahanan badan atau immune system ini basically merupakan satu first line defense untuk diri kita dijauhkan daripada sebarang jenis penyakit ataupun dijauhkan daripada sebarang jenis bakteria ataupun virus yang berkemungkinan besar jika kita tak jaga elok-elok ataupun kita tak cuba lindungi badan kita elok, kita sangat-sangat mudah untuk jatuh sakit. So apa benda, apa perkara yang biasanya dikaitkan ataupun apa yang ada dengan sistem ketahanan badan ni, basically dia ada beberapa kategori lah. Yang lymphatic system kita, sistem lymphatic kita yang ada dengan white blood cell, sel darah putih, lymphatic vessel, lepas tu lymph node. Lepas tu kita ada kat sini, kita tengok kita ada dendritic cell, macrophage. Lepas tu kita ada complement dengan natural kill, ini antibody lah. So benda-benda ini yang memainkan peranan ataupun yang menjadi satu, kita panggil askar utama dalam badan kita untuk melawan ataupun memastikan kita punya keselamatan badan ni ataupun kita punya keselamatan diri tu sentiasa dalam penjagaan yang baik. Tetapi bayangkan jika kita punya sistem imunisasi badan ataupun sistem ketahanan badan ni pincang ataupun mengalami masalah ataupun tidak boleh berfungsi dengan baik, memang kita akan lihat badan kita ini mudah sangat sakit, macam saya cakap awal tadi. Sebabnya kalau tengok kan dekat yang yang macrophage ni, dia akan kumpul, mengumpul semua bakteria-bakteria yang kita panggil yang bakteria-bakteria yang tidak baik tu. Dia akan kumpul satu tempat supaya kita mudah untuk bunuh. Antibody badan kita akan boleh mudah untuk melawan sebab kita dah kumpulkan satu tempat. Kalau sel dendrit ni berfungsi untuk memperankan antigen. Antigen ni salah satu benda yang untuk membantu badan kita melawan kita punya bakteria-bakteria ataupun benda-benda tidak baik dalam badan kita lah. Okay? So ini antara bahan ataupun antara benda yang menjadi tunjang utama untuk memastikan kita punya badan ni ataupun kita punya sistem pertahanan badan ni dalam keadaan yang baik. Okay? Okay. So kita lihat tadi kita dah tahu anggota badan yang utama yang ada kaitan ataupun yang memainkan peranan penting dalam memastikan kita punya sistem pertahanan badan. So sekarang kita lihat apa punca-punca yang boleh menyebabkan kita punya imunisasi badan ni menjadi lemah ataupun kita ni mudah sakit. So yang pertama dia tidak cukup tidur. So tidak cukup tidur ni general. Bermaksud sebabnya kenapa tidur yang mencukupi ini membantu untuk meningkatkan kita sistem pertahanan badan, sebabnya bila kita tidur yang secukupnya, badan kita akan menghasilkan satu hormon yang akan memainkan peranan masa kita tidur. Hormon tu bila dirembeskan dalam keadaan yang optimum, dia berperanan untuk memastikan sistem ketahanan badan kita ni berfungsi dengan baik. Sebab dia fungsi dia macam dia nak cuba reactivate balik kita punya sistem ketahanan badan.
dan juga cuba nak cleankan kita punya benda-benda macam-macam toksik-toksik yang ada dalam badan kita supaya dia tak terkumpul. So sebab tu kalau tidur yang tidak mencukupi memang akan mengganggu gugat kita punya sistem ketahanan badan. Anda boleh lihatlah benda paling simple. Kalau contohlah ada hari yang anda ada masalah gangguan tidur yang tak boleh tidur 2-3 hari. Saya pasti sangat-sangat esok ke lusa dia ataupun 2-3 hari lepas itu anda akan demam atau tersema. Ini perkara biasa. Benda paling simple yang kita boleh lihat yang menunjukkan kita punya sistem ketahanan badan tengah rendah. Badan kita tengah cuba fight ataupun cuba melawan bakteria ataupun virus yang dah cuba menjajah kita punya teritori yang ada dalam badan kita. Hanya disebabkan tak cukup tidur. Itu yang pertama. So yang kedua, dia ada kaitan dengan masalah keresahan ataupun anxiety ataupun stres. Okay. So bila badan kita ni stres terlalu lama yang tidak terkawal, dia akan menekan ataupun dia akan inhibit ataupun menghalang penghasilan kita punya hormon-hormon yang sepatutnya bertindak balas apabila contoh ada berlakunya kecederaan ataupun kita contoh tengah sakit. Kebiasaannya hormon stres ini akan keluar dengan cepat ataupun keluar dengan responsifnya. Tetapi disebabkan badan kita dah terlalu lama stres, dia punya respon untuk triggerkan hormon sistem tanam badan ni jadi lambat. Sebabnya badan kita dah tak sensitif untuk menghasilkan stres hormon yang baik tu. So that's why kalau kita lihat orang yang mengalami masalah tekanan ataupun depression dan juga anxiety ni, biasanya diorang ni mudah sakit. Kadang-kadang diorang memang sangat-sangat mudah lah, tak kisah apa jenis sakit pun diorang sangat-sangat mudah untuk kena. Sebabnya badan diorang ni, dia punya sistem ketahanan badan jadi rendah. Disebabkan badan diorang terlalu lama ataupun terlalu terlalu biasa terdedah dengan stres hormon. Okay, so yang ketiga, yang ini berkait rapat dengan situasi kita sekarang di mana kita tidak ada ataupun kita tak berpeluang untuk menikmati vitamin D yang biasanya kita boleh dapat kebiasaan daripada secara natural, iaitu daripada sinar matahari. Yang ini bagi mereka yang mungkin duduk dekat apartmen ataupun kondominium yang kadang-kadang ataupun jarang-jarang keluar daripada rumah, yang memang duduk kat rumah saja sebab COVID-19. Risiko untuk mereka kurang untuk kena sinaran matahari ni sangat-sangat tinggi. Maksudnya diorang kurang lah untuk dapat sinar matahari ni. So bila diorang kurang kena sinaran matahari ni, memang kemungkinan besar untuk kurang dapat vitamin D tu sangat-sangat tinggi. So bila vitamin D ni, selain daripada fungsi asal vitamin D ni untuk menguatkan kita punya kadar penyerapan tulang, kadar penyerapan kalsium dalam kita punya tulang, dia juga amat penting untuk meningkatkan kita punya kadar imunisasi badan kita. So jadi dia, kalau anda dekat rumah rasa-rasa memang jenis 24 jam duduk rumah sebab takut risau dengan COVID-19 ni, sekali-sekala lah pergi sambil-sambil jemur kain tu, jemur diri anda sekali. Sekurang-kurangnya anda adalah sedikit kena biarkan diri anda kena dengan sinaran matahari itu sendiri. Sebab itu antara high concentration vitamin D yang secara natural kita boleh dapat. Kita boleh dapat daripada suplemen ataupun makanan. Suplemen boleh kita tahulah dosage dia berapa. Tapi kalau daripada makanan, kadang-kadang dia punya absorption rate dia agak rendah berbanding kalau kita ambil ataupun kita absorb daripada matahari. Okay? So amat penting untuk kita pastikan diri kita memiliki ataupun dapat vitamin D yang secukupnya daripada kita punya cara ni, gaya hidup lah. Kalau jenis yang memang tak ada terhad anda punya exposure untuk berkeluar, anda cubalah usahakan sesuatu sekurang-kurangnya satu hari tu adalah dalam sejam ke setengah jam untuk anda kena sikit dengan matahari. Okay, so yang keempat, yang ini bagi mereka yang ada ambil ubat-ubat doktor, kadang-kadang ada jenis ubat-ubat doktor yang akan suppress ataupun merendahkan kita punya sistem ketahanan badan. Ini tak semua. So anda jangan takut untuk makan ubat doktor. Cuma ada kadang-kadang ubat-ubat yang akan melemahkan kita punya sistem ketahanan badan. Ini kita nak elakkan. Yang seterusnya,
ini yang bagi mereka tak kisah lelaki ataupun perempuan yang merokok. Okey. Rokok ni antara salah satu punca yang memang kita tahu rokok itu sendiri banyak sangat dia punya keburukan yang akan memakan kita punya organ-organ dalam badan dan menyebabkan kita punya sistem pertahanan badan jadi lemah. Sebabnya kita akan supply ataupun kita akan membekalkan toksik-toksik yang lebih banyak ke dalam badan kita. Yang kalau kita tak keluarkan sebaik mungkin ataupun kita tak mampu nak keluarkannya, toksik itu akan memakan diri ataupun memakan kita. Kita tengok kalau setiap kali mereka yang beli rokok kotak rokok tu dia ada banyak dah kementerian dah letak macam-macam jenis segambar. Ada jantung yang rosak lah, ada bayi punya gambar macam-macam. Fungsi dia untuk memberi kesedaran. Tapi ikut kita lah. Sama ada kita nak teruskan atau tidak teruskan. Cuma dia kalau kita lihat ini bukan untuk menakut-nakutkan tetapi hanya untuk memberi peringatan kepada anda semua. Kalau kita lihat bagi mereka yang merokok atau perokok tegar dan jika mereka risiko untuk kena COVID-19 tu agak tinggilah berbanding mereka yang tidak merokok, dan juga kalau contoh mereka perokok itu terkena COVID-19 ataupun positif COVID-19, possibility untuk sembuh tu agak tipis berbanding ni maksudnya dia hanya merokok tapi dia tak ada penyakit lain lah. Maksudnya dia sihat cuma dia merokok saja. So possibility untuk dia sembuh berbanding kawan dia yang sihat, maksudnya tak ada penyakit juga macam mereka tetapi dia orang tak merokok, agak rendah sikit berbanding yang kawan dia seorang lagi. Lagi-lagi kalau contoh orang tu dah merokok lepas tu ada penyakit-penyakit NCD, non-communicable disease, macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung ke apa benda tu lagi risiko tinggi dia lah. Sebabnya kalau kita lihat sebelum ni ada seorang ahli keluarga Insta famous, kita lihatlah arwah tu seorang engineer yang sangat-sangat baik perilakunya. Kita lihat macam mana di saat perubahan yang berlaku pada hari ke hari, anak beliau seorang doktor sempatlah untuk merakam setiap saat yang berlaku, yang saya rasa benda tu sangat-sangat memberi pengajaran lah, especially bagi kita semua yang berada di luar ni. Kita lihat awalnya masa kena admit arwah dekat hospital swasta, kita nampak dia cergas, sihat. Tetapi once makin hari dia punya oxygen saturation level dah makin rendah dan terpaksa kena intubate. Dia punya condition makin worse, disebabkan arwah time tu ada penyakit NCD lah. Itu hanya penyakit NCD. Tapi kalau anda bayangkan anda ada masalah, anda ada tabiat yang kurang elok macam merokok, ataupun ada yang kadang-kadang mungkin orang tu ada hisap dadah ataupun marijuana, so lagi teruk lah dia punya condition. So that's why harapnya time PKP ni kita cuba challenge atau pencabar diri kita untuk lakukan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya kita cuba mencabar diri kita untuk menjadi lebih baik. Maksudnya dengan cuba ubah tabiat-tabiat yang tidak elok ni menjadi satu tabiat yang lebih elok. Alhamdulillah, saya rasa makin ramai yang join saya punya live sekarang ni. Saya minta anda semua yang baru join saya punya live untuk share kita punya live ni, mana tahu rezeki anda untuk menang kita punya kontes yang sedang berlangsung, iaitu ikut step by step kita punya kontes tu, dengan menyertakan hashtag yang ada supaya mudah untuk kami di PHQ untuk buat semakan. Sebab kita akan lihat siapa yang paling kerap buat sharing dan share, dan juga share yang beliau lakukan tu adalah share yang paling tinggi like dan share semua benda tu. So kita nak anda buat benda tu. Mana tahu rezeki anda bukan mudah sekarang ni nak gunakan nak dapat telefon. Sebab lagi mungkin anda ada family ataupun anak-anak yang ramai yang memerlukan gadget tambahan untuk buat PDPR. So ini antara salah satu inisiatif yang diberikan oleh Miss Pam Yap untuk anda semua.
So just hanya memerlukan anda berusaha untuk share kita dan buat sedikit sharing berkenaan dengan anda punya testimoni. Tak kisah anda punya testimoni berkenaan dengan diri anda ataupun tentang kejayaan diri anda bersama MSB ataupun kejayaan anda bersama bila memakai produk, apa kesan yang anda dapat. Okay, so berbalik pada kita punya point tadi. So point nombor 1, 2, 3, 4, 5. Saya dah sampai point kelima, so masuk point yang keenam. Point yang keenam, kena hashtag. Cuba trace balik anda punya share yang ada tu. Kalau macam Puan Aimi dia terlupa hashtag tu, copy paste dia hashtag yang kita ada dekat kita punya poster tu. Lepas tu kita letak balik, kita edit balik. Sempat lagi, jangan risau sampai penghujung bulan ni. So kalau terlupa, kalau dah macam malas nak edit yang sebelum ni, tak apa, edit yang lepas ni nak share, share elok-elok. Letak dengan hashtag sekali, sebab hashtag tu penting, sebab kita letak dalam step yang nombor 2 ke nombor 3 dalam kita punya poster tu. So kita akan ikut kriteria yang ada kat situ supaya anda ada rezeki untuk menang kontes tersebut. Okay, so point yang keenam. Point yang keenam ni benda yang agak penting lah. Sebabnya especially time PKP ni, kita kadang-kadang terlalu stres. Kita pun kadang-kadang dah bosan duduk rumah kan. Kalau duduk boleh keluar, kita boleh dah penat masak, kita boleh pergi keluar je nak beli nak makan kat mana. So dia kurang stres. Tapi kalau kat rumah ni, walaupun sekarang dengan zaman serba moden, dengan zaman serba maju, just order je online, tapi dia punya nikmat nak makan kat kedai tu dia hilang. Sebab kadang-kadang ada orang dia suka makan kat kedai ni sebab apa? Dia punya persekitaran ataupun ambience dia. Sebab ada orang kadang-kadang dia sanggup bayar mahal untuk merasa ambience kedai tersebut. Yang ni salah satu topik yang saya pernah yang saya belajar masa zaman study tu. Macam mana kita nak set set harga makanan. Kalau contoh anda nak buat berniaga pasal makanan, tengok apa anda nak, harga makanan tu anda nak set based on what? Sama ada based on makanan, menu ataupun ambience ataupun jenama. Tengok macam mana. Tu antara kriteria yang anda boleh buat lah. So berbalik pada yang yang saya cakap makanan ni, basically point yang kena ni berkaitan dengan diet lemak yang tinggi. So maksudnya kalau tengoklah time COVID-19 ni, anda terlalu stres, kadang-kadang anda makan makanan yang banyak lemak. Makanan yang tinggi lemak ni basically bila kita makan secara berlebihan, dia akan terkumpul dalam badan kita, yang kalau tak digunakan sebaik mungkin, dia kemungkinan besar dia akan oxidize ataupun dia akan bertukar daripada lemak yang ada tu. Takut-takut dia meningkatkan kita punya kadar kolesterol level ataupun kita punya lemak ringkas, dan ada risiko untuk kita punya salur darah tu tersumbat. So takut-takut bila kolesterol ni terlalu tinggi, dia akan trigger badan kita punya defense mechanism. Takut-takut nanti kan dia ada proses inflamasi berlaku. Bila proses inflamasi atau inflammation berlaku, dia akan mengganggulah kita punya sistem pertahanan badan. So itu diet yang tinggi lemak. Sama juga dengan diet yang tinggi dengan karbohidrat. Okay, diet yang tinggi dengan karbohidrat juga dia akan mengacau ataupun dia akan mengganggu kita punya sistem pertahanan badan. Sebabnya banyak kajian yang dilakukan, makanan-makanan yang tinggi dengan sumber karbohidrat, jenis karbohidrat yang diproses, boleh meningkatkan kadar inflamasi ataupun keradangan yang ada pada badan kita kalau kita makan dalam satu kadar yang tidak terkawal. Yalah, biasanya kalau kita makan makanan yang benda yang manis, benda-benda yang tinggi karbohidrat, especially refined sugar ni, kita akan ambil time kita tengah stres. Sebabnya biasanya makanan yang tinggi dengan refined sugar ni adalah makanan-makanan yang kita kategorikan sebagai makanan makanan comfort food, yang sangat-sangat menjadi pilihan bagi mereka yang tengah stres. So diet yang tidak seimbang, especially makanan yang tinggi lemak dengan makanan yang tinggi dengan refined karbohidrat ataupun refined sugar ni, sangat-sangat
membahayakan pada diri kita. Selain daripada menyebabkan kita menjadi berisi ataupun gemuk, dia juga akan mengacau kita punya sistem imunisasi badan dalam badan kita sendiri. Sebabnya kalau kita ada masalah obesity ataupun lebihan berat badan juga, ada risiko tinggi untuk kita ada masalah chronic inflammation yang akan menjadi salah satu faktor utama badan kita ni mudah kita punya sistem tahanan badan akan jadi lebih rendah. Okay, so yang seterusnya, yang last ni, kurang beriadah ataupun kurang bersukan ataupun bersenam. Sebabnya bila kita bersenam dan bersukan, kita akan membantu, akan mengaktifkan kita punya badan kita supaya mudah lagi untuk mengeluarkan toksik-toksik dalam badan. Sebabnya bila kita berpeluh, kita membantu badan kita untuk mengurangkan beban dia, untuk mengeluarkan segala toksik-toksik yang banyak terkumpul dalam badan kita. Bagi mereka yang suka untuk berpeluh, rajin-rajinkan dirilah untuk buat kerja-kerja rumah yang boleh mengeluarkan peluh. Tak kisahlah kemas rumah ke, menyapu ke, mengemop ke. Kalau malas tak ngemas rumah, pergilah berjoging ke, berzumba ke, tai chi. Tai chi kurang sikit lah sebab tai chi yoga lebih pada relaxation. Buat sesuatu yang boleh mengeluarkan peluh. Sebab insyaAllah bila keluarkan peluh, kita dapat mengurangkan risiko toksik-toksik ini berkumpul dalam badan kita. Especially bagi mereka yang mungkin badan dia ada masalah daripada segi untuk mengeluarkan dia punya waste product tu ataupun toksik-toksik dalam badan ni, kita dapatlah bantu. Kalau tak, lagi bahaya. Kan terkumpul kita punya toksik-toksik tu, kan payah dia jadi ni. Okey. Waalaikumsalam. Kepada sahabat-sahabat yang baru join, minta maaf saya tak sempat nak tengok semua orang ni. Orang yang pakai pakai saja ke? Kita punya kontes tu termaktub ataupun hanya berkhusus kepada mereka yang adalah seorang ahli MXB. Untuk menjawab soalan Siti Nurinta Nazwa. Saya nak sebut nama tu. Dia panjang tu. So untuk menjawab soalan tu, ini saya tunjuk ni untuk soalan ni. Jawapannya adalah memang khas bagi mereka yang join MXB ataupun ahli. So, saya recap kembali. Poin yang ada tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 8, sebenarnya ada lebih 10. So, saya gunakan ataupun saya rangkumkan jadi beberapa poin yang penting ni saja. So, yang pertama, kita punya badan ni, sistem pertahanan badan kita akan terganggu bila kita tak cukup tidur. Kenapa saya cakap tak cukup tidur menjadi punca kenapa kita punya sistem tahanan badan ni rendah? Sebabnya masa kita tidur, badan kita akan menghasilkan atau merembeskan hormon yang akan mengaktifkan balik ataupun membantu untuk meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan. Jadi cukupkanlah tidur anda. Jangan amalkan tidur yang tidak mencukupi. Kalau anda ada masalah insomnia ke apa, cuba dapatkan rawatan ataupun cuba weekend. InsyaAllah dia dapat membantu anda untuk mendapatkan tidur yang berkualiti itu. Yang seterusnya, bagi mereka yang selalu sangat stres, mengalami masalah depression dan juga anxiety, mereka ini juga akan mengalami ada berisiko tinggi untuk mereka punya sistem pertahanan badan ataupun immune system dalam badan itu akan jadi jatuh ataupun rendah. Disebabkan stres level yang terlalu tinggi dan akan menyebabkan mereka punya reseptor dalam badan ni tak mampu untuk differentiate ataupun tak mampu untuk membezakan sama ada badan mereka ini perlu untuk melawan penyakit ataupun inflamasi yang berlaku ataupun tidak. So that's why bila badan tak boleh detect sama ada dia perlu lawan ataupun berundur, so inflammation ataupun keradangan tu dah makin berkumpul, dah makin banyak, yang akan menyebabkan rasa sakit pada diri kita. So bila rasa sakit tu menyebabkan nanti kita jadi jatuh sakit lah. Itu yang menjadi punca kenapa kadang-kadang orang itu seseorang itu kita panggil apa? Mudah jatuh sakit ataupun dia punya sistem tahanan badan jadi lebih rendah. So seterusnya, orang yang kurang kena sinaran matahari yang menjadi source ataupun yang menjadi sumber utama badan kita untuk dapatkan vitamin D. Seterusnya, orang yang ada masalah, orang yang mengamalkan ubat-ubatan yang ubat-ubat ni bukan semualah, tapi dia tengok pada tempat. Tapi anda jangan takut pula untuk makan ubat. Sebabnya bukan semua ubat ada side effect macam itu, sedemikian rupa.
So seterusnya bagi mereka yang merokok ataupun yang mengambil dadah ataupun yang mengambil marijuana, so mereka punya risiko ataupun mereka punya sistem ketahanan badan ni jauh lebih rendah sedikit berbanding orang yang tidak merokok. Okey. Yang seterusnya dia berkaitan dengan kita punya pemakanan. Mereka kurang makan kurang ambil sayur dan buah-buahan, makan makanan yang tinggi dengan lemak dan juga makanan yang tinggi dengan karbohidrat yang diproses. Ini menjadi punca macam mana, bagaimana ataupun macam mana mereka punya badan punya sistem ketahanan badan juga menjadi lebih rendah. Dan seterusnya mereka yang kurang aktif, yang jarang-jarang beriadah, so dia orang punya badan pun sistem ketahanan badan pun akan jadi lebih rendah. Okey. So seterusnya hari kita dah tahu apa punca dia. Kenapa? Apa yang menjadi sebab utama kita punya badan ni punya jadi kurang sistem pertahanannya. So kita kat sini dekat MSP insya-Allah kita ada satu solusi yang sangat-sangat mudah untuk kita gunakan ataupun kita nak amalkan, especially pandemik ni. Sebabnya kenapa? Kalau contoh kita berbalik, kalau kita lihat tadi pada poin yang pertama yang berkenaan dengan tak cukup tidur. Okay, kita berbalik pada poin tak cukup tidur tadi. Kalau anda memang jenis orang yang ada masalah tak cukup tidur, anda boleh cuba amalkan kita punya produk weekend. Kerana apa? Sebabnya insya-Allah dengan memakai produk, tak kisahlah menggunakan Stokin weekend, menggunakan kita punya V-Spine ke, menggunakan kita punya V-Dream ke, menggunakan kita punya Bicontour ke, insya-Allah dia akan mampu untuk memberikan anda punya ataupun mengembalikan nikmat tidur anda itu. Kalau sebagai contoh, mungkinlah tak dapat nak mengembalikan dapat tidur macam 7 jam, 8 jam macam zaman mula-mula dulu, tapi sekurang-kurangnya dia akan memberikan kepuasan tidur bagi anda. Bila kita puas tidur ni, kualiti tidur tu mencukupi, badan kita akan jadi lebih segar. Bila jadi lebih segar, badan kita ni pun dapat berfungsi dengan lebih baik berbanding kalau kita tak dapat tidur yang berkualiti. Itu yang pertama. Sebab saya tulis kat sini, weekend bukan sekadar tekstil biasa. Kita punya weekend adalah tekstil luar biasa. Percayalah, bagi anda yang mungkin baru saja menyertai saya punya live ataupun anda kena nama anda di tag pada saya punya video ini, pada saya punya sesi sharing pada hari ini, anda tak nak tengok apa benda sebenarnya produk weekend ni, anda jangan risau. Anda cuba, anda cari kepada siapa yang pernah share dekat anda ni, tak kisah siapa-siapa pun. Tapi kalau anda memang tak pernah ni, terlintas saja dekat anda punya Facebook, anda cuba cek dekat ruangan komen, tekan dekat mana-mana nama yang ada komen di sini, insya-Allah mereka merupakan ahli MXB yang berdaftar yang anda boleh tanya berkenaan produk weekend. Okey? Sebabnya kenapa? Dengan memakai produk weekend ni, insya-Allah anda akan rasa kelainan dia. Sebabnya berbalik pada kita punya poin asas yang kita share kita pada hari ini adalah berkenaan dengan meningkatkan kadar imunisasi ataupun kadar ketahanan badan kita. Okey. So kalau kita lihat tadi poin kedua yang saya share, apa antara punca yang menyebabkan badan kita ni punya sistem ketahanan badan jadi rendah. Yang keduanya adalah disebabkan faktor keresahan, anxiety ataupun depression, ataupun kita terlalu stres yang melampau. So berbalik juga pada kita punya produk weekend yang kita boleh lihat, yang kita boleh nampak, yang kita boleh tahu bahawasanya kalau kita cuba buat kajian pun, produk ataupun bahan negatif benda yang memiliki ataupun mengandungi negatif ion merupakan salah satu benda ataupun komponen penting untuk membantu mereka-mereka yang di luar sana untuk menjadi lebih tenang ataupun menjadi kalau contoh tengah stres ataupun tengah marah, bila diberikan ataupun mendapat negatif ion yang secukupnya, badan mereka jauh lebih tenang. So sebabnya kenapa negatif ion ni merupakan satu vitamin udara yang kebiasaan ini kita dapat lihat ataupun kita dapat kalau kita tengok benda ni sebenarnya senang untuk kita lihat ataupun kita dapat dekat tempat-tempat yang semua jadi. Sebagai contoh, dekat hutan, dekat laut di mana deruan ombak sedang ombak tu tengah bergelora. Seterusnya time hujan di mana petir dan guruh sedang berdetum. Time tu terjadi ataupun terhasanya banyak negatif ion yang sangat-sangat berguna untuk diri kita. Okey, so sebab itu bagi mereka yang stres ataupun bagi mereka yang mengalami keresahan dan juga depression, memang dia orang-orang macam ni dia akan terganggu dalam punya sistem ketahanan badan. Sebabnya kenapa, macam saya awal tadi, badan dia orang tak dapat nak bezakan
sama ada badan mereka ni memerlukan sistem pertahanan atau tidak. So dengan memakai ataupun mengamalkan produk Viken yang insyaAllah kita ada bekalkan negatif ion secara semula jadi yang datangnya daripada batu tenaga tourmaline, arang bulu putih kita, okey, dan juga germanium, titanium yang ada, insyaAllah dia mampu untuk membantu anda untuk membekalkan negatif ion yang secara semula jadi, especially time PKP ini kita duduk terperap dekat rumah. Yang kita tahu kalau kita ada aircon dekat rumah, banyak sangat perkakas elektrik yang biasanya benda-benda ini yang menjadi satu sumber utama yang menjadi satu sumber utama kita punya badan absorb ataupun mendapat positif ion yang terlalu banyak. Sebabnya badan kita kalau terlalu banyak positif ion, dia akan mengganggu kita punya fungsi badan kita. Sebab dia akan mengganggu kita punya medan bioelektrik badan kita tu. So bila medan bioelektrik kita ni terganggu, nanti terencat sikit lah kita punya fungsi badan. Sebabnya untuk makluman anda semua, badan kita ni basically memerlukan ataupun menghantar signal-signal ataupun message dia melalui bahasa elektrik. Maksudnya menggunakan electrical impulse, cas elektrik lah, ayat mudah dia. So kalau cas elektrik ni dia punya medan dia terganggu, so dia akan menyebabkan dia punya signal-signal tu akan jadi lambat untuk sampai. So bila dia lambat nak sampai, badan kita perlambat untuk respon. Tak kisahlah untuk respon benda yang positif ataupun untuk melawan benda yang macamnya penyakit-penyakit. So sebab itulah pentingnya kita nak kena dedahkan diri kita dengan negatif ion yang secukupnya. Lepas ni saya akan share juga beberapa finding ataupun beberapa sebenarnya banyak kajian yang dah dilakukan oleh orang di luar sana, bukan semata-mata kita di MSP ataupun Viken melakukan kita punya ujian spesifik. Kita juga ada banyak kajian yang dilakukan oleh orang saintis-saintis luar yang menunjukkan bahawa negatif ion dan juga frame merah ni sangat-sangat membantu untuk melawan ataupun untuk meningkatkan kita punya kadar imunisasi badan dalam badan kita. Okay, so kita tengok jadi poin yang seterusnya. Kalau kita lihat balik tadi, poin yang kedua berkaitan dengan stress ataupun depression. Yang seterusnya kita juga ada lihat berkenaan dengan saya lupa. Kurang vitamin D. Yang ini kena ambil inilah. Kalau kurang vitamin D kita kena cari ataupun kita kena makan makanan yang tinggi vitamin. Tetapi kalau contoh daripada makanan sekalipun, salur darah kita tak cantik pun kita tak dapat nak provide vitamin D tu ataupun kita tak dapat absorb makanan itu sebaik mungkin. So berbalik pada ni. Ini antara bahan asas ataupun benda yang memberikan impak ataupun terapi punya fungsi pada kita punya produk Viken. Itu sinar inframerah jauh, negatif ion dengan potensi bioelektrik yang sangat-sangat berkesan pada diri kita, especially bagi mereka yang menggunakan ataupun yang mengamalkannya. So bagi saya rugi untuk anda semua di luar sana yang tidak mencuba ataupun tidak menggunakan produk MSP ni. Kenapa? Kalau anda dah ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang dah share atau pernah share atau baru share berkenaan dengan produk MSP, produk Viken especially, cubalah. Kalau paling malas pun cubalah kita punya stokin. InsyaAllah anda akan rasa perbezaannya. Lagi-lagi bagi mereka yang ada penyakit macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, insyaAllah benda ni tidak akan mengganggu anda punya tabiat ataupun corak pemakanan ubat-ubat anda. Ia pun juga tidak akan mengganggu fungsi ubat-ubat anda. Anda just teruskan saja makan ubat anda, dan ini sebagai salah satu alternatif ataupun ikhtiar kita untuk memastikan kita punya condition penyakit tu makin lebih terkawal. Tidak ada masalah untuk kita amalkan ekstra. Okay, Waalaikumsalam Puan Faizah, apa khabar? Okay, so seterusnya saya nak share. Yang ini basically kita punya ini kita punya sijil-sijil ataupun sertifikat yang menunjukkan bahan-bahan yang kita gunakan ataupun yang kita kita claim, especially macam contoh inframerah, negatif ion yang kita claim kat sini, insyaAllah ada. Kita bukan claim kosong. So saya tak letak semualah. Saya yang sertifikat yang saya letak ni bertumpu pada sinar inframerah. So kalau tengok yang pada di belah kiri saya ni, yang ini adalah menunjukkan kita punya produk ini memang ada inframerah. Desa kita dapat dari Taiwan Function Textile Certification untuk membuktikan bahawa setiap produk kita ni yang end produk bukan yang tengah-tengah buat, end produk tu
Lepas habis produk tu dihasilkan, contohlah kita ambil produk face mask ni contoh. So lepas habis jadi face mask ni, kita akan hantar untuk dekat textile functional Taiwan Functional Textile punya ni untuk dapat certification untuk membuktikan bahawa apa yang kita claim dia ada antibakteria, ada inframerah merah, ada ion negatif. Semua kita claim tu kita cuba verify dan kita boleh lihat ini antara salah satu dah dia tunjuk dah ada. So betul benda ni ada inframerah merah. Kita tak tipu. So yang sebelah kanan ni pula menunjukkan bahawa bagaimana ataupun kadar serakan ataupun kadar ayat mudah dia kadar bukan pembiasan cahaya, dia radiasi yang radiation punya penyebaran dekat kulit kita. Contoh kita pakai produk weekend kan, letak macam mana dia punya immersion ataupun kadar serakan inframerah merah tu pergi dekat kita punya kulit. So dia sebab ni tak boleh besarkan, dia tunjuk daripada kita test yang normal dengan yang test yang kita letak dengan produk weekend, dia ada perbezaan dia. Kita dapat lihat daripada segi dia punya perubahan heat dekat situ. Sebabnya ini penting, sebab kita tahu kalau inframerah merah ni dia punya kadar tembus dekat kita punya kulit lebih kurang jauh juga dia boleh pergi lah. Banyak kajian selain daripada contoh pembuktian yang kita dapat daripada certification yang ada. Kalau anda baca jurnal-jurnal ataupun research daripada saintis yang ada, dia orang tunjukkan bahawa inframerah ini mampu untuk tembus kurang-kurangnya dalam 10 mikrometer. Mikrometer ni kecil lah, bukan hanya sentimeter kan. Mikrometer ni dia tembus banyak lah juga maksudnya. So daripada sini mungkin sampai ke dalam. Dia tembus sampai dekat lapisan epidermis nanti macam itu. So maksudnya bila dapat tembus sampai ke kawasan dalam kita punya kulit ni, dia mampu untuk memberikan impact yang positif pada kita punya kepada si pemakai. Itu fungsi ujian yang immersion ataupun serakan radiasi kita punya inframerah itu sendiri. Ini fungsi test yang ada yang saya tunjuk belah kanan ini. So yang seterusnya, ini untuk menunjukkan sebab baru-baru ni saya ada dapat beberapa soalan daripada kita punya leader ataupun kita punya agent. Ada orang tanya mereka, Cik Zainul, berapa wavelength ataupun panjang kita punya sinar inframerah ni? Kalau nak tengok jap, saya pun boleh besarkan tak? Saya tunjuk besar-besar sikit. Ini bacaan dia. Kalau orang tanya, dia 2 hingga 22 mikrometer. Dia punya bacaan wavelength ataupun panjang kita punya sinar inframerah tu. Yang ini dalam bahasa Cina lah. Okay. Kalau anda nak check, anda boleh check dekat kita punya website dengan lebih jelas dia punya detail. Okay. So ini saya nak tunjuk ataupun saya nak share yang ini kita punya wavelength ataupun panjang kita punya sinar inframerah tu adalah lebih kurang 2 hingga 22 mikrometer. 22 tadi. 22 mikrometer untuk setiap produk. Sebabnya kita test ikut setiap end produk untuk menunjukkan sama ada betul tak ini dia yang ini produk Stokin, produk Biconto, produk Vidrim memberikan tak nilai yang ini. So kalau tidak nanti kita akan cuba, mesti kita akan reject lah sebabnya dah tu ikut spesifikasi yang dah diletakkan oleh kita punya kilang supaya kita nak memastikan setiap produk ini memiliki kualiti yang terbaik untuk diberikan kepada anda semua. Okey? So jap. Sebab saya tengok tadi saya punya line ada warning, so sebab tu saya berhenti sebentar. Okay, so seterusnya alamak. Ada juga banyak kajian yang mendukung kita punya negatif ion inframerah dalam memberikan impak yang positif pada si pemakai. Okay, so antara dia kalau kita lihat yang ini sebenarnya dia bukannya kajian yang study on anion concentration distribution. Ini dekat sebuah negeri dekat China. Dia bukannya buat dekat produk ke apa, dia cuba check bandar tersebut. So dia cuba ukur, contohlah dekat bandar ni kan, dekat bandar sekarang ni dekat contoh dekat Kelang Lama. Kita check dekat daerah Mid Valley berapa dia punya negatif ion. Kat sini berapa negatif ion. Lepas tu dia cuba lihat pada kadar ataupun dia punya impak pada
kadar kesihatan penduduk dekat area situ. Itu maksud dia lah. So apa yang nak kita lihat kat sini, dia cuba buat pembuktian lah. Okay, dia cuba tengok kat sini, negatif ion tu boleh mampu untuk activate ataupun mengaktifkan sel-sel dalam kita punya badan. So maksudnya dalam semua badan kita ni basically terasa daripada sel ataupun satu sel lah. So sel ni basically dia terbahagi sama ada sel tu aktif ataupun tidak aktif. Kalau sel tu aktif, maksudnya cukup bertenaga, cukup sihat, dia akan bila lebih banyak sel yang aktif berbanding sel yang tidak aktif, dia akan membolehkan orang itu dapat memastikan fungsi badan dia dalam keadaan yang baik. So kalau badan dia terlalu banyak sel yang tidak aktif, macam sel yang mati, so badan dia tu tak boleh nak berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, maksudnya kalau contohlah kat muka. Kalau kat muka, kalau kita tengok kawan kita itu umur sama contohlah umur dalam 30. Saya 30, dia pun 30. Tetapi tengok muka dia tu lebih berkedut-kedut ataupun berkerut, wrinkle ataupun kedut. Kedut tu dah wrinkle tu dah nampak. Pada umur sama je. Tapi kenapa dia jadi macam itu? Antara salah satu punca dia adalah disebabkan dia punya sel dalam dekat dia punya muka itu banyak yang dah rosak, banyak yang dah tidak sihat. So menyebabkan sel itu dah kurang power lah maksudnya. Tapi dengan memberikan negatif ion, kita dapat reactivate balik sel ini supaya menjadi sel yang aktif. Maksud ataupun sel yang sihat. So bila sel ni sihat, sel tersebut dapat berfungsi, dapat memastikan ataupun dapat absorb ataupun menyerap nutrisi yang kita ambil ataupun kita makan sebaik mungkin ni dapat diserap dengan sebaik mungkin. Sebabnya sel tu berfungsi dengan baik. Kalau sel tu tak berfungsi dengan baik, so dia tak dapat nak absorb sebaik mungkin apa yang kita makan. Sama juga bila sel yang aktif tu ataupun sel yang sihat itu dalam keadaan yang bagus, dia juga dapat mengeluarkan toksik-toksik daripada kita punya badan ni keluar dengan mudah. Tak adalah menyebabkan badan kita ni mengumpul toksik. Mampu untuk memastikan sel tu dapat replicate ataupun dapat kita panggil apa, dapat diperbaiki. Kalau contoh ada sel-sel yang rosak kan, dia dapat cepat untuk memulihkan ataupun membuat sel-sel baru. So maksudnya untuk proses recovery dapat dilakukan dengan lebih mudah ataupun lebih cepat. So kalau tengok point yang kedua ni, negative ion in human body juga has the regulation of the central nervous system activities, improve the function of coronary blood flow and also improve to promote bronchial cilium movement. Ni maksudnya dia dapat untuk meningkatkan kita punya blood pressure kita ataupun kita punya blood circulation. So bila blood circulation bagus, kita punya sistem sistem sirkulasi dalam badan bagus, dia dapat memastikan kita dapat menyalurkan oksigen dan juga makanan sebaik mungkin. Supaya kita punya tadi sel-sel dalam dekat poin atas tadi, sel-sel dalam badan kita ni dapat berfungsi dengan baik. Ini ikutkan kajian dekat atas. So ini sambungan dia. Negative ion ni juga sebagai prevention ataupun treatment untuk improve respiratory disease. Maksudnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kita punya respiration, maksudnya sistem pernafasan. Maksudnya kalau contoh, sebab negative ion ni, kalau negative ion tu sikit dekat kawasan persekitaran kita ataupun dekat kawasan udara kita, kita ada tendensi untuk sedut ataupun untuk hirup ataupun kita bawa masuk bakteria tu lebih banyak. Tetapi sebagai contoh, kalau kita punya persekitaran ataupun surrounding kita ini tinggi dan negative ion ini akan membantu untuk menarik ataupun menghalang bakteria ataupun virus yang ada kat persekitaran kita ni untuk tidak masuk dekat badan kita. Sebabnya kenapa? Negative ion dekat bakteria yang ada ni dan menjatuhkan mereka ke bawah. Maksudnya sebabnya negative ion ni lebih berat. So biasanya bakteria atau virus ni dia ringan, dia semudah nak masuk ataupun nak penetrate through our body. But dengan menggunakan ataupun dengan adanya negative ion yang banyak dekat persekitaran kita ataupun dekat badan kita, dia mampu untuk menghalang lah ataupun melambatkan ataupun jadi satu lagi protective layer supaya bakteria ni tak senang nak masuk dalam badan kita. Okay, so yang poin yang keempat ini, dia negative ion ni membantu untuk regulate kita punya hormone secretion. Ini ada kaitan dengan tadi kalau kita lihat the point yang kenapa badan kita ni mudah antara punca
seseorang itu punya sistem tahanan badan seseorang itu jadi lebih rendah adalah disebabkan tekanan ataupun stres. Sebab bila tekanan dengan stres dia akan mengacau kita punya hormon punya function. So that's why dengan negative ion ini dia mampu untuk regulate balik kita punya hormon secretion. So bila hormon secretion itu lebih baik ataupun dalam keadaan optimum, barulah kita punya sistem ataupun improve immune function kita. Dan resistant to disease. Itu perkaitan dia. So point yang saya share ni, kalau anda ikut daripada saya punya siaran daripada siaran awal, dia ada kait rapat dengan point kenapa seseorang itu mudah jatuh sakit. So sebab tu tadi awal-awal saya share dulu berkenaan kenapa ataupun bagaimana ataupun apa punca yang biasanya kita senang jatuh sakit. So yang last ni saya rangkumkan dengan saya pegang ataupun saya berikan, saya tunjukkan apa perkaitan dia dengan produk ataupun dengan kita punya produk weekend ini. So anda pun boleh nampak, oh macam ini rupanya. Ini sebabnya kenapa negatif ion dan juga free radical pula. Dengan frame merah ni membantu kita untuk meningkatkan kadar metabolisme badan. Okay, so ini berkenaan dengan negatif ion. Okay, untuk negatif ion kita lebih kepada free radical. Ataupun free radical ni lebih pada toksik lah. Kalau satu lagi inflamasi ataupun inflammation. Inflammation ni biasanya disebabkan oleh virus ataupun bakteria. So bila virus ataupun bakteria ni masuk, badan kita akan meletakkan ataupun mencampak kita punya white blood cell ataupun sel darah putih itu untuk melawan kita punya bakteria-bakteria yang masuk ni. So adalah proses inflammation yang berlaku. So kalau inflammation ni terlalu banyak dan terkumpul, dia menyebabkan kita rasa sakit. So kita biasanya kena melawan dengan antioksidan. Tetapi kalau kita gunakan free radical, yang ini biasanya adalah disebabkan ion ataupun ada sedikit molecular structure yang wujud dalam badan kita tu, dia hilang, ada certain ion ataupun ada certain dia punya molecular structure dia. So dengan ada negative ion ni, kita akan menambah kita punya molecular structure, akan mengubah balik kecacatan yang berlaku pada chemical structure yang wujud pada badan kita. So dia tidak menjadikan kita punya free radical menjadi satu benda yang berbahaya. Itu dua cara bagaimana ataupun macam mana negative ion dengan juga free radical itu membantu untuk melawan atau mendekatkan kita punya sistem tahanan badan. Dan seterusnya, yang ini sedikit pencerahan ataupun sedikit idea macam mana inframerah dan juga negative ion ini yang berfungsi untuk increasekan kita punya suhu badan, ada kaitan dengan meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan. Okey, kalau kita tengok lihat kat sini, tajuk research ni ataupun kajian ni adalah elevate body temperature help certain type of immune cell to work better. Evidence suggests. Okay, so maksudnya artikel ni menulis berkenaan dengan ada certain immune cell ataupun sistem sel imunisasi ataupun sel white blood cell yang ada dalam badan kita ni, dia lebih berfungsi dengan baik bila kita punya suhu badan tu meningkat. Okay, so kita tengok kat sini, dia research suggest that elevate body temperature change the T cell. Ini maksud white blood cell lah. T cell ni membrane which may help mediate the effect of microenvironmental temperature of the cell function. So maksudnya bila dengan kita dapat menjaga ataupun memastikan suhu badan kita dan suhu badan yang optimum, kita dapat regulate ataupun dapat memastikan certain sel white blood cell dalam badan kita ni dalam keadaan yang optimum untuk bertindak. So dia sebenarnya point ataupun kajian ni dia menggunakan penanda aras demam sebagai satu uji kaji. Kita lihat sebenarnya ramai, kalau rasanya ramai orang di luar sana dah tahu kebiasaannya kalau demam ini adalah salah satu tanda untuk badan kita tengah melawan infection ataupun bakteria lah, ayat mudah dia. Tetapi kalau contoh mereka yang ada anak, kebiasaannya doktor-doktor pediatrik dia akan marah kalau anda tidak bawa anak anda ataupun tidak pandai menjaga suhu badan anak anda. Lagi-lagi kalau sampai suhu badan sampai 40 ke atas, doktor sure akan marah gila-gila ke anda. Ini antara pengalaman saya masa anak saya selalu demam lah. Sebabnya kenapa? Memang ini untuk pengetahuan mungkin anda yang
tidak ada anak lagi ataupun baru nak mendirikan rumah tangga sebagainya, ini ada satu info. Jika anak anda demam, jangan biarkan dia punya suhu lebih daripada 39 ataupun kalau boleh 40 itu paling tinggi lah. Sebabnya kenapa? Bila suhu terlalu tinggi akan menyebabkan risiko untuk kena sawan ataupun menyebabkan orang itu anak itu akan menjadi fit ataupun jadi anak jadi cacat lah untuk for the future. Okey, kembali. Sebabnya bila panas sangat nanti dia akan mengganggu ataupun mengganggu fungsi ataupun keadaan badan baby tersebut. So ini penting. So that's why menggunakan analogi ataupun menggunakan tengok fever ataupun demam ini, ramai doktor ataupun ramai saintis cuba uji kaji sama ada dengan meningkatkan suhu badan mampu untuk untuk memastikan badan kita ni lebih mudah untuk melawan bakteria. So daripada situ dia orang menggunakan idea tersebut lah. Okey, menggunakan idea tersebut menggunakan idea tersebut untuk buat satu satu guideline juga. Sebabnya bila dilihat fever ataupun demam ini menjadi salah satu cara badan kita bertindak untuk melawan bakteria. So doktor ada berargumen sebabnya ada doktor cakap bila tinggi sangat nanti kan berbahaya menjawab sawan sebagainya. So aras bagaimana ataupun aras mana yang kita nak start untuk diorang ambil ubat Panadol dan sebagainya untuk melawan panas itu sendiri. So itu argumen yang saintis dan juga doktor lakukan lah. Secara generalnya kalau saya lihat, saya rujuk kepada satu kajian yang dilakukan dekat UK ataupun United Kingdom, mereka beranggapan bahawa benda fever tersebut dia kena bergantung pada punca dia. Kenapa? Sebabnya kalau betul-betul fokus pada viral infection, dia orang boleh delay sedikit untuk start bagi ubat ataupun untuk ubat yang untuk mengawal temperature suhu badan tersebut lah. Sebabnya dia still lagi berpegang kepada dengan meningkatkan sedikit suhu badan dapat memastikan beberapa jenis sel-sel white blood cell yang ada dalam badan kita untuk jadi lebih reaktif. Tetapi ada juga sebab-sebab yang lain yang berkaitan dengan disease yang cakap tak perlu, yang ini perlu kita segerakan pakai ubat. So that's why sebenarnya dengan meningkatkan suhu badan dalam keadaan optimum bukan kita nak naik sampai 40, 41 tidak. Dalam keadaan optimum, suhu optimum manusia adalah lebih kurang dalam 36 hingga 37. Ini suhu keadaan manusia yang optimum. So bila kita dapat balance ataupun make sure kita punya suhu badan dalam keadaan yang optimum, kita dapat memastikan sel-sel ataupun kita punya white blood cell ni dalam keadaan yang kita panggil bukan dalam keadaan yang dormant, maksudnya dalam keadaan yang aktif. Dan juga kita akan mengganggu ataupun kita akan mengacau condition suhu dalam badan kita supaya tidak sesuai untuk bakteria certain jenis bakteria ini untuk hidup. Sebabnya ada jenis-jenis bakteria yang perlukan certain jenis condition. Bila condition itu met ataupun ditepati, senanglah bakteria itu untuk membiak ataupun merebak. So itu kaitan ataupun perkaitan bagaimana suhu badan ataupun kita punya produk Viken yang boleh meningkatkan kita punya suhu badan menjadi suhu badan yang optimum, mampu untuk meningkatkan kita punya kadar metabolisme, kadar imunisasi, kadar ketahanan badan kita. Okay, so secara rumusannya, saya tutup dulu. Tutup lah. So secara rumusannya, basically kita punya produk Viken ni adalah salah satu benda alternatif yang kita boleh gunakan untuk sebagai satu pendinding ekstra. Kalau contoh kita gunakan dekat situasi sekarang, dekat pandemik COVID-19 ini, contoh anda dah ada vaksin. Tak semestinya anda punya risiko untuk kena balik COVID-19 tu sangat-sangat tinggi, tak kena. Tidak ya.
Sebab kita lihat banyak kes sekarang, ada je orang-orang ataupun kita punya frontliner yang kena balik COVID-19. Sebabnya fungsi vaksin yang ada tu hanya untuk meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan. Untuk memastikan sebabnya bagaimana vaksin tu terjadi, berfungsi, dia memberi satu data kepada kita punya sistem pertahanan badan supaya cakap okey, kalau contoh penyakit virus seperti ini, kau kena lawan dengan buat dengan lakukan dengan panggil dengan cepatlah, sebabnya kita dah bagi data data awal. Tunjuk orang macam ini, yang ni kita kena lawan. So kau dah kena sediakan sistem pertahanan. Itu fungsi vaksin. Sebab vaksin tu biasanya kadang digunakan daripada varian-varian virus yang sebelum-sebelum yang dah dinyahkan ataupun dah dimatikan, cuma kita nak dia punya DNA ataupun dia punya informasi untuk badan kita supaya senang detect for the future. Itu antara fungsi vaksin. So contoh menarik yang semalam kita punya sahabat iaitu Kak Nora kita, anak dia berada di Batam, alhamdulillah sampai dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala, sebabnya beliau daripada sharing yang Kak Nora share semalam, anak dia bekerja duduk kat hostel. So duduk hostel, satu bilik 2 orang. So biasa kita faham lah kalau duduk hostel ni biasa sempit-sempit kan. Kawan dia untuk kes yang pertama, kawan dia tu positif dan dia dipindahkan pada bilik yang kedua, dan nak dijadikan cerita, kawan dia yang di bilik kedua tu pun still juga positif, tetapi alhamdulillah untuk sekian kali yang keduanya tu pun alhamdulillah anak Kak Nora tu tak positif lah, disebabkan dia dah ambil vaksin dan juga dia cuba pakai kita punya produk Viken. Okay, sama juga bila dah 2 kali dekat hostel yang sama, ada lagi kes positif, dia terus pindahkan anak Kak Nora tu pergi kat satu hostel yang lain, maksudnya bangunan yang berbeza. Dan bila dia duduk dengan kawan dia tu, dalam beberapa hari nampak kawan dia tu pun jadi macam imuniti rendah, maksudnya nak jadi demam-demam. So maksudnya ditest juga kat kawan dia tu pun positif juga. Tetapi alhamdulillah anak Kak Nora tu still lagi negatif. Apa yang saya nak sampaikan kat sini sebenarnya, dengan memakai produk Viken ni kita dapat meningkatkan lah kita punya kadar ketahanan badan, supaya sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan 2 ataupun 3 layer lagi, supaya kita kurang risiko untuk kena, especially time COVID-19 ini. Bukannya kita nak cakap yang bila kita pakai produk Viken ni, kau tak payah takut lah, kau pergilah peluk orang yang ada COVID-19 punya posisi tu, kau pergi peluk tak kena, itu bukan. Kita nak sampaikan kat sini bahawa ikhtiar kita kita yakin pada Allah, kita dah ambil vaksin, kita cuba pakai lagi sebagai ikhtiar, insya-Allah benda tu dijauhkan. Itu je saya nak sampaikan yang berkaitan dengan share ataupun contoh tadi, situasi tadi, sebabnya benda ni baru je berlaku. Sebabnya Kak Nora semalam share dengan saya, dia share juga pada live semalam, as a prevention, bukan menjadi satu tiket utama untuk anda buha-huha, peluk-peluklah korang kalau jangan test lah sendiri kalau anda nak berani buat. Saya sebenarnya benda itu bukan sama je, dia berbalik juga dengan vaksin. Kita sebagai satu prevention atau sebagai satu hadangan yang kedua atau ketiga, supaya kita jadi lebih kebal ataupun lebih kuat lah untuk mengharungi time-time pandemik yang ada ni. Selain daripada itu, kita juga boleh dah jihad, kita juga pakai untuk diri kita, kita nampak lebih impact, kita share pada orang lain, kita pun boleh jadi side pocket. Lagi kurang stres kita bila kita punya kita boleh seronok-seronok kita buat sharing, suka-suka kita boleh buat duit. So kurang-kurang lah kitanya stres pening kepala nak fikir mana nak cari duit time pandemik ini. Ini satu lagi perkongsian yang menarik daripada Puan Hazimah. Kalau nak demam panas gunakan, insya-Allah. Sebabnya biasa kita macam saya cakap tadi, bila kita demam, biasanya kita tengah melawan melawan penyakit, lawan virus. So cara melawan virus basically untuk mengurangkan inflammation. So dengan ada front inframerah dan juga ion negatif, dia mampu untuk melawan ataupun mengurangkan inflamasi dan juga free radical yang ada pada badan kita. So bila benda tu dapat dikawal dengan cepat, insya-Allah mereka yang sakit tu dapatlah recover secepat mungkin. Saya rasa sampai sini saja kot saya punya sharing pada petang ini. Harapnya sharing saya pada petang ini jelaslah untuk anda semua dengan didukung research yang
apa kita panggil bukan one sided. Sebabnya okay, ini untuk pengetahuan anda semua. Untuk kajian saintis pun kadang-kadang kita kena tengok kan, anda kena pandai lihat macam contoh suplemen untuk yang contoh suplemen. Kalau suplemen, especially suplemen yang macam sebagai contoh company-company besar, kadang-kadang dia orang ada satu apa namanya, kita panggil apa, satu dana. Okey, satu dana yang khas untuk dia orang buat, untuk dia orang ada tim dia orang untuk buat kajian. Untuk research yang dihasilkan oleh researcher yang macam ni, kadang-kadang daripada segi sudut ilmiah dia, saintis dia ada sikit macam kita panggil bias dekat situ. So kita still lagi boleh ikut, cumanya kita ada punya daripada segi untuk tengok dia punya strength dia tu kurang sikit lah. Untuk kalau kita nak buat sudut apa tu untuk buat sumber rujukan ilmiah dekat situ. Tapi tak ada, kalau tengok tadi saya bawa saya ambil negatif ion dan juga free radical itu sendiri membantu untuk diri kita ataupun bagaimana fungsi dia secara spesifik kepada diri kita. So harapnya benda ini memberi satu input yang positif pada anda semualah, especially bagi kadang-kadang kita mungkin ada kawan-kawan yang suka tanya detail, cakap macam mana benda ni, takkan kau pakai stokin ataupun pakai baju ataupun pakai legging ni kau boleh kurus, kau boleh jadi sihat kan. Macam contohlah, ni extra kalau contoh nak cakap pasal kurus, memang kita nak cakap meningkatkan suhu daripada frame merah dan juga ion negatif ni boleh meningkatkan suhu badan, tapi itu bukan menjadi salah satu punca utama yang betul-betul kuat untuk turunkan berat badan. Sebenarnya benda yang utama dia, yang kalau kita lihat banyak kajian yang menunjukkan teknologi frame merah dengan negatif ion ini, diorang gunakan pada atlet dengan recovery rate yang lebih cepat dan juga membolehkan orang itu perform exercise ataupun buat riadah itu dengan lebih bagus. Dia akan meningkatkan proses pembakaran lemak tu dengan lebih tinggi. Itu poin yang paling kuat atau poin yang paling kukuh sekali sebenarnya. Bagaimana frame merah dengan negatif ion ini membantu untuk kita turunkan berat badan dengan jayanya. Itu antara sebenarnya itu poin yang paling kuat sekali lah yang kita boleh gunakan. Sebenarnya banyak, kalau nak lihat banyak sangat, sebabnya banyak saintis buat kajian berkenaan dengan isu ini. Dia orang cuba tengok dekat macam mana frame merah dengan negatif ion punya textile dapat membantu untuk tingkatkan performance atlet. Okay, so insyaAllah harapnya semua ini dapat membantu anda semua supaya kita dapat lebih jelas untuk lebih mudah untuk menerangkan. Itu kemudahan Allah SWT kerana memberi ruang dan peluang untuk saya ada idea nak buat sharing pada hari ini. Okay, so benda yang kurang elok tu ataupun yang rasa macam mengarut ke merepek, semua datang daripada kelemahan saya sendiri, daripada saya punya ni lah. Okay, tadi saya ada line problem ke apa semua, saya minta maaf. Kita jumpa lagi insyaAllah hari Jumaat ini. Saya akan bercerita sedikit berkenaan dengan V multiple lah. Okay, insyaAllah diberi ruang dan peluang saya akan bercerita sedikit berkenaan dengan V multiple. Semoga kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin ilmu yang ada. Sama-sama semua, insyaAllah harapnya semua input yang ada ni semua dapat digunakan sebaik mungkin. So apa pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.